Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang apakah kehebatan yang ada di sebalik nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, orang yang menamakan nama Muhammad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menamakan cucundanya dengan nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu belum pernah dinamakan sesiapa pun di kalangan orang Arab. Jadi dalam sejarahnya tidak ada lagi orang nama Muhammad, walaupun dia perkataan bahasa Arab yang boleh dinamakan begitu, tetapi tidak ada yang menamakan dengan nama Muhammad, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada datuk baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menamakan baginda dengan nama Muhammad. Lalu sebahagian orang bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa tidak engkau namakan cucunda engkau dengan nama nenek moyang, datuk nenek moyang engkau yang terkenal? Maka kata Abdul Muttalib, Uridu an yahmadahu Allahu fis sama wa yahmadahu ahlul ardi fil ardi. Hasrat aku ialah aku hendak agar Allah memujinya di langit dan ahli bumi pula memujinya di bumi. Jadi demikianlah yang berlaku, hasrat dan kehendak Abdul Muttalib itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji di langit dan juga dipuji di bumi. Jadi Muhammad itu asalnya ialah daripada perkataan hamida yahmadu hamdan. Ya, dari segi asal, struktur asalnya ialah hamida yahmadu hamdan dengan makna memuji. Ya, Muhammad itu maknanya dia adalah ismul maf'ul dengan makna yang dipuji. Yang dipuji dengan banyaknya, yang dipuji-puji, itu makna Muhammad. Itu makna Muhammad. Itu dari segi lafaz bahasa Arabnya berasal daripada perkataan hamida. Perkataan hamida boleh menerbitkan beberapa kata nama. Antaranya ialah menjadi ismul fa'il. Hamida menjadi hamidun. Bermakna hamidun. Hamidun maknanya ialah orang yang memuji. Dan dia boleh jadi juga ismul maf'ul. Tadi jadi ismul fa'il. Ini ismul maf'ul. Maknanya boleh menjadi atas wazan maf'ulun, menjadi mahmudun. Asal daripada hamida juga, mahmudun. Maknanya yang dipuji juga. Dan boleh jadi hamidun. Innahu hamidun majid. Hamid. Ditambah ya sebelum huruf ya, sebelum daripada huruf akhirnya. Jadi hamidun, iaitu di atas wazan fa'ilun dengan makna isim maf'ul, dengan makna yang dipuji juga. Dengan makna yang dipuji. Hamidun sama makna dengan mahmudun. Dan dia boleh juga diterbitkan, dipanggil ismut tafdil, iaitu kata nama yang menunjukkan kualiti yang paling tinggi. Kualiti yang paling tinggi. Jadi Ahmadu maknanya yang paling dipuji. Ahmadu, yang paling dipuji. Kalau kata anfa'u, maknanya yang paling bermanfaat, yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu makna paling. Paling itu dipanggil ismut tafdil. Ahmadu maknanya yang dipuji. Itu beberapa pecahan. Jadi kenapa tidak dinamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang dipuji dengan pakai menggunakan mahmudun ataupun hamidun
ataupun Ahmadu. Jadi dibahaskan oleh ulama-ulama bahasa ya. Dari segi itu makna yang dipuji itu pada Muhammad itu lebih kuat daripada Mahmud, dan lebih kuat daripada Ahmad, dan lebih kuat daripada Hamid. Kerana apa? Kerana ia berasal daripada 4 huruf, iaitu asal daripada Hamidah 3 huruf, kemudian struktur perkataan itu ditambah 1 huruf padanya, iaitu diulang huruf yang kedua. Jadi Hamidah menjadi Hammada di atas wazan fa'ala. Jadi Hammada yuhammidu, tahmidan, dengan makna memuji dengan banyaknya ya. Di atas wazan fa'ala, salah satu daripada maknanya disebut oleh ulama-ulama saraf ialah litakthir, untuk membanyakkan. Jadi di sini maknanya membanyakkan puji. Jadi Muhammad itu orang yang dipuji, bukan setakat dia dipuji dengan sebanyak-banyaknya, dipuji dengan banyaknya. Begitu. Kalau kata Mahmud itu yang dipuji. Banyak mana tidak ditentukan lah. Jadi maknanya yang dipuji, sama ada banyak ataupun sedikit, maknanya yang dipuji. Hamid, samalah makna dengan Mahmud. Ahmad, yang terpuji juga, yang paling terpuji. Paling lagi, paling terpuji. Kenapakah tidak namakan Ahmad lebih kuat daripada Muhammad? Kerana Ahmad berasal daripada 3 huruf. 3 huruf. Tapi Muhammad berasal daripada Hammada yang sudah ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf. Jadi maknanya lebih kuat lagi pujian. Jadi Muhammad lagi terpuji daripada Ahmad. Itulah nama Nabi kita ialah Muhammad. Walaupun begitu, Nabi kita juga namanya adalah Ahmad. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nama yang diberikan oleh Abdul Muttalib tadi ialah Muhammad. Jadi maknanya orang yang sangat dipuji-puji. Makna orang yang sangat dipuji. Kalau kita terjemah bahasa Melayu, dia akan menjadi seperti itulah. Jadi kalau terjemahan yang standard itu, dia akan jadi yang terpuji saja. Tapi kalau kita nak bagi gambaran pada makna perkataan tadi, ialah orang yang terpuji. Maknanya orang yang sangat terpuji. Orang yang dipuji-puji. Begitu dia. Itu maknanya. Dengan makna puji itu banyak kepadanya. Banyak pujian. Orang yang banyak sangat pujian kepadanya, itulah makna Muhammad. Baiklah. Seterusnya, nama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan kita memberi nama anak-anak dengan nama Muhammad. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasammau bismi. Dalam suatu hadis Bukhari, tasammau bismi wa la tattanu bi kunyati. Berilah nama, bernamalah kamu dengan namaku, dan jangan kamu gunakan gelaran seperti gelaranku. Jadi menggalakkan menggunakan nama Muhammad. Tetapi nama kunyah ini gelaran. Ini gelaran orang Arab dipanggil kunyah. Kunyah ini gelaran yang digunakan dengan makna, dengan menyebut bapa kepada ataupun ibu kepada. Jadi Nabi Muhammad ini namanya, gelarannya ialah Abul Qasim, kunyahnya. Bukan gelaran datuk apa semua tu. Itu gelaran yang dimulai oleh ibu, abu ataupun ummun kalau perempuan. Jadi ini Abul Qasim, maknanya bapa kepada Qasim. Salah seorang nama anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Qasim. Maka nama Nabi, kunyahnya, gelarannya ialah Abul Qasim. Ini jarang di dalam masyarakat Melayu. Jarang dalam masyarakat Melayu. Walaupun begitu, ada juga. Contohnya orang itu namanya Muhammad, anaknya nama Qasim. Maka orang panggil dia
paknya kepada Qasim. Maknya kepada Qasim. Jadi paknya kepada Qasim dan maknya kepada Qasim itu dipanggil kunyah di dalam bahasa Arab. Tapi jarang tempat kita lah, jarang. Jadi Nabi SAW menyuruh kita memberi nama anak-anak itu memakai nama Muhammad. Tetapi jangan pakai nama gelarannya Abul Qasim. Jadi tentang gelaran Abul Qasim ini, kunyah ini dibahas oleh para ulama fiqh. Ada yang menyatakan bahawa tidak boleh sesiapa saja menggunakan kunyah itu, gelaran itu dipanggil kepadanya Abul Qasim. Tidak boleh. Yang keduanya ialah boleh kepada sesiapa saja menggunakan gelaran Abul Qasim selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah sesiapa saja boleh memakai gelaran Abul Qasim dengan syarat namanya sendiri janganlah nama Muhammad. Kalau dia namanya adalah Muhammad, maka dia tak boleh menggunakan gelaran Abul Qasim. Itulah pendapat ulama-ulama fiqh tentang penggunaan gelaran Abul Qasim. Pendapat yang pertama yang tidak membolehkan diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa tidak boleh. Pendapat yang menyatakan boleh selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu kerana ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sebab kenapa Nabi melarang menggunakan gelaran Abul Qasim, iaitu ada seorang di pasar memanggil baginda dengan nama memanggil Abul Qasim, ya Abul Qasim. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut panggilan beliau. Kemudian orang itu menyatakan, bukan engkau yang aku maksudkan. Jadi rupanya dipanggil orang lain tetapi dengan panggilan Abul Qasim. Maka Nabi menyatakan, berilah nama sesiapa dengan namaku. Gunakanlah namaku. Siapa saja boleh guna. Tapi gelaran Abul Qasim jangan sesiapa guna. Maknanya pada zaman itu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang menggunakan gelaran Abul Qasim. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ialah menyatakan bahawa orang yang nama Muhammad tak boleh diberi gelaran Abul Qasim, tidak boleh. Kerana namanya Muhammad. Jadi serupa, sama dengan nama Nabi Muhammad, kemudian gelaran pun Abul Qasim. Maknanya seolah-olah dia itu sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang lain. Maka dalam pendapat-pendapat ini tentulah pendapat yang paling selamat sekali pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa tak payahlah nama Abul Qasim. Tak payahlah pakai gelaran itu secara mutlak. Tapi kita rasa nak pakai juga. Maka pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih ringan, iaitu selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesiapa saja boleh menggunakan gelaran Abul Qasim. Jadi pendapat yang yang pertengahan ialah orang yang nama Muhammad jangan digelarkan dia dengan Abul Qasim. Apa-apa pun mengenai kunyah ini dia kurang di dalam masyarakat Melayu kita. Kemudian kita lihat satu lagi, pada zaman ini ramai orang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibuat di negeri Perancis. Apabila mereka menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran-gambaran yang buruk dan tidak baik, menjadikan karikatur yang menyebabkan kemarahan kepada umat Islam. Maka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah berlaku pada zaman Rasulullah sendiri. Orang Quraisy menghina, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melaknati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatakan Muhammad itu orang yang tercela. Muhammad itu jahat. Muhammad itu gila. Muhammad itu ahli sihir. Banyak lagi yang dikatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sahabat-sahabat,
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون يشتم يشتمون شتم يشتم شتم يشتمون ماذا يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. Itu lebih kurang dalam riwayat Bukhari menyatakan begitu ya. Tidakkah kamu merasa kagum? Tidakkah kamu merasa takjub? Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memalingkan celaan orang Quraisy dan laknat, kata-kata laknat mereka kepada aku? Bagaimanakah Allah memalingkan? Maknanya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi SAW daripada celaan dan juga kata-kata laknat daripada orang Quraisy. Maka Nabi menyatakan yashtimuna mudhammaman. Mereka itu mencela mudhammam. Yal'anuna mudhammaman. Dan mereka melaknat mudhammam. Apa makna mudhammam? Mudhammam berasal daripada perkataan dhamma. Kemudian dikuatkan dengan dhammama atas wazan fa'ala juga, dengan makna orang yang sangat-sangat dicela. Jadi dia tak panggil nama Nabi Muhammad, dipanggil mudhammam. Jadi dia bila mencela Nabi, dia dipanggil nama, dah datang dah mudhammam. Datang mudhammam. Lalu dia menghina mudhammam. Dia kata mudhammam itu gila, mudhammam itu jahat, mudhammam itu penipu, mudhammam itu pembohong, kata dia. Laknatlah ke atas mudhammam dan seumpama. Jadi mudhammam. Kata Nabi SAW, wa ana Muhammadun. Sedangkan aku bukan mudhammam. Aku ini Muhammad. Aku Muhammad. Tapi orang yang dicela itu mudhammam. Siapa mudhammam? Bukan akulah. Itu makna dia. Itu Allah Ta'ala menyelamatkan baginda Rasulullah SAW daripada celaan orang-orang Quraisy. Walaupun orang memanggilnya mudhammam, tetapi tidak sesuai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dia Muhammad yang sangat-sangat terpuji. Macam mana kita nak faham ni? Susah juga ya. Nak terangkan macam mana nak faham. Contohnya macam orang Terengganu lah ya. Ada Terengganu ni biasanya orang yang nama muda ni ialah orang Terengganu lah. Orang muda. Jadi nama dia muda. Walaupun umurnya sudah 85 tahun dan orang menyindirnya dengan memakai tongkat menyatakan dia sudah tua, tapi dia masih boleh menjawab, saya muda. saya muda kerana namanya adalah muda. Namanya menyelamatkan dirinya walaupun dikatakan orang telah tua, ya, walaupun nampak janggut telah pun putih, tetapi tetap dipanggil muda. Itu kekuatan yang ada pada nama. Begitulah kekuatan yang ada pada nama Rasulullah SAW. Maksudnya ialah yang dipuji. Walaupun orang menghinanya, mencela baginda Rasulullah SAW, tapi apabila mereka sebut nama Nabi, mereka telah pun memuji Nabi Muhammad SAW. Itulah kehebatan Nabi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia daripada celaan-celaan orang yang mencela. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel kita. InsyaAllah kalau ada peluang-peluang yang lain untuk kita kongsikan, kita akan kongsikan lagi insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.